Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita sekarang dalam sesi pematangan kertas kerja. Di sebelah kanan saya adalah Saudara Fakih Aris Omar. Jadi yang tengah berjalan datang kepada kita ni Profesor Dr. Alino daripada UKM. Jadi Saudara Fakih Aris Omar sekarang ini memegang jawatan sebagai Ketua Pengarang Akhbar dalam Talian Malaysia kini. Dan juga kalau kita tahu yang biasa kedengaran dalam kalangan kita ni, terutamanya dalam kalangan Islamis, Fakih Aris Omar terkenal dengan artikel ataupun kalau Google tu di bawah Minum Usrah. Memang kebanyakan Islami baca lah kot. Dan Islami generasi baru ni Fakih, Abang Fakih juga ataupun Saudara Fakih juga adalah aktivis yang bergerak sekitar Lembaga Kelam dan juga Kuala Lumpur semenjak tahun sebelum tahun 1998 lagi sampailah 2003 menggerakkan wacana-wacana intelektual dengan program kata pencerahan di sekitar Kuala Lumpur. Jadi di sebelah kiri saya ni adalah Profesor Dr. Alino. Profesor Dr. Alino sekarang ni memegang jawatan sebagai, yang pertama adalah Timbalan Pengarah Penyelidikan Akademi Kajian Ketamadunan. Yang keduanya Setiausaha Agung Akademi Sains Islam Malaysia Asasi. Yang ketiganya adalah Setiausaha Biro Pendidikan Parti Keadilan Rakyat. Yang keempat, Pensyarah Sambilan di Pusat Pengajian Sains Matematik UKM, Pensyarah Sambilan di Permata Pintar UKM, dan Pensyarah Sambilan di Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Jadi minat penyelidikan Profesor Dr. Alino adalah Sains dan Teknologi Tamadun Islam, Sains dan Teknologi Tamadun Melayu, dan yang ketiganya Sains dan Teknologi Tamadun Barat. Yang pertamanya Saudara Fakih akan bentang dengan tajuk Demokrasi Melayu dan Islam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Saudara Pengurusi Ashraf ya. Yang saya muliakan sahabat saya Dr. Alino, teman lama ni, pihak menganjur kerana sudi mengundang saya ke majlis ini. Walaupun saya pada asalnya tertanya-tanya siapa penganjur ni, kerana kumpulan baru, nama baru, dan sejak saya pun dah tak berapa anak muda lagi. Dulu kita selalu sembang kan. Dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini untuk mendengar perbincangan satu hari pada hari ini. Hari ini dia antara hari yang gembira lah bagi saya, kerana tengok peserta lelaki lebih ramai daripada peserta wanita. Kalau tidak, di kampus sepanjang 10 tahun dan lebih dulu, 3 suku 2 dewan, acara dewan ini disertai oleh perempuan. Cumanya sebahagian besar atau barangkali semua 100% ni semuanya Melayu. Itu saja yang tak berapa gembira sikit. Tapi saya suka kalau betul sebagaimana yang digambarkan UTAM ini, Universiti Terbuka Anak Muda ini, suka kepada buku dan diskusi. Saya memang ala-alukan lah ya. Tapi saya selalu takut dan bimbang dengan fenomena ini, kerana saya bimbang orang yang suka baca buku ni lama-kelamaan akan jadi poyo. Poyo tu dalam bahasa kampung lama orang Melayu ni sebut bodoh sombong lah. Ada arogansi dengan ilmu dalam bahasa Indonesia ni, arrogance ya. Saya dah beritahu penganjur saya tak ada getah kerja. Saya buat lawak kepada penganjur, pada Syarizan. Saya kata getah kerja ni ada 2 tujuan saja. Pertama, tak maaf Alino untuk peserta dia malas mencatat, jadi dia memerlukan kertas kerja. Yang kedua, untuk pencari kerana dia suka cakap banyak, jadi oleh kerana banyak kertas kerja ya. Tapi Dr. Alino ni lain lah ya. Jadi saya tak ada kertas kerja, saya nak sembang secara biasa je. Saya memang kaki sembang. Latar belakang saya pun sebagai orang media. Cuma kita ni minat pada idea-idea baru. Dan kita ni memang kaki sembang, betul lah, kaki sembang yang memang merapu lah kalau setengah-setengah keadaan ya. Jadi hari ini pun saya akan membentangkan poyo jugalah kalau begitu Iaitu apakah mungkin
Walaupun tajuk saya tulisan Demokrasi Melayu dan Islam, orang Melayu dan Islam di Indonesia ni mencipta dan berusaha ke arah demokrasi dan kebebasan. Dan apakah mungkin Malaysia lebih maju ke depan, bukan saja dalam bidang ekonomi dan bangunan, bukan pembangunan, bangunan, dan juga tanpa perkembangan idea, kebudayaan, intelektual dan keilmuan termasuk politik. Saya rasa beban paling besar menjadi orang Melayu Islam seperti saya dan juga saudara-saudari dalam proses politik, dalam proses ekonomi dan kebudayaan, bukan masalah dalam ekonomi misalnya penguasaan kaum lain dalam ekonomi ataupun penguasaan UMNO Barisan Nasional dalam politik. Beban paling besar menjadi orang Islam dan Melayu ini ialah menjadi Melayu dan Islam. Beban paling besar ialah Islam itu sendiri. Apakah mungkin pada hari ini saya mencadangkan misalnya kita tinggalkan agama di luar, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan kemelayuan. Kalau kita ingin menjadi anak muda yang ada proyeksi masa depan, kita sebagai diri kita sendiri, sebagai generasi yang akan membentuk negara ini, kalau kita ingin tinggal terus di negara ini, berpartisipasi dalam proses politik, kebudayaan, ekonomi dan segala macam. Katalah kalau saudara-saudari sekarang 20-an, ada lagi dalam 40-an, 50-an tahun meninggalkan beban itu. Bagi saya Islam dah jadi satu masalah, Melayu dah jadi satu masalah, sehingga kaum saudara-saudari tidak ada identiti kecuali identiti Islam dan Melayu yang saudara-saudari difahamkan. Dan semua orang bercakap, baik orang politik, baik mak bapak kita, baik cikgu kita, baik ustaz, ahli akademik, media juga menyebarkan tafsir-tafsir ataupun dalam bahasa kasarnya letiran-letiran, bebelan-bebelan tentang apa yang sepatutnya kita jadi. Jadi banyak kosakata lecture seperti ini bersifat harus, wajib, wajar, sepatutnya. Itu semua ayat lecture, ayat syarah, ayat suruh, ayat orang politik, ayat orang nak menggerakkan. Saya sebagai pemain catur, saudara sebagai buah-buah catur. Ini beban paling besar yang saya nampak dalam proses pemikiran anak muda. Bagi saya ilmu ni beban, agama tu beban, dan kita hilang jati diri, harga diri dan diri kita yang sebenar. Jadi hari ini saya nak menganjurkan itu, menganjurkan kritik yang paling asasi terhadap diri kita ialah siapa sebenarnya diri kita. Bagaimana kita boleh mengambil identiti Melayu dan Islam kita. Bagaimana kita tiba-tiba mengambil identiti program kita. Mesti dirasmikan oleh menteri ke, menteri mesti letak bunga, penganjur mesti letak bunga. Apakah sebenarnya? Tidak adakah format-format lain, bahasa lain dan kemungkinan lain untuk mengendalikan acara seperti ini misalnya? Jadi yang saya sebut tadi di awal dari Poyo, kita buat pembincangan ini untuk apa? Itu kita kembali kepada asas, adalah untuk mengutip dan menambah ilmu, seperti mana kita mengutip dan menambah buku daripada 5 buah buku kepada 50 buah buku, ataupun kita proses dan menggali semula. Jadi bagi saya, tugas anak muda seperti saudara-saudari, tugas saya sebagai orang pengamal media, tugas Dr. Alino sebagai pensyarah dan juga aktivis politik ialah menyemak kembali asas-asas pemikiran kita, asas-asas pembentukan nilai dalam diri kita yang berkaitan dengan pemikiran juga, asas-asas penggunaan kosakata bahasa dan juga elemen-elemen budaya yang lain yang membentuk diri kita, supaya kita tahu di mana tempat kita titik tolak kita tu. Supaya orang kata, saya orang Melayu mesti macam ni, orang Melayu mesti macam ni, orang Islam kena mesti macam ni. Kenapa bisa harus begitu? Saya ingin kembali kepada yang paling asas, iaitu siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi saya suka betul kata Milan Kundera dalam novel keduanya Life is Elsewhere. Dia kata apa lah? Saya ingat-ingat lupa, jadi saya kena tengok sikit. Ini saya tak ingat sama ada dia tulis ke watak dia yang cakap. Ini novel. Milan Kundera ini seorang novelis Czechoslovakia yang lari ke Prancis.
Dia tulis macam ni, bahasa Inggeris, terjemahan. Freedom does not begin when parents are rejected or beauty. Freedom dies when parents are born. Kebebasan tidak mati, tidak bermula apabila ataupun sewaktu ibu bapa kita tinggalkan ataupun disemadikan. Matilah, beauty. Kebebasan mati sewaktu ibu bapa kita dilahirkan. Jadi dalam proses mencapai kebebasan politik, saya percaya mesti harus ada kebebasan berfikir. Dan kebebasan itu tidak dapat dibentuk kerana adanya beban-beban ini. Beban-beban nilai, beban-beban sosialisasi yang kita telah bentuk oleh ibu bapa kita dan seterusnya sampai ke universiti, oleh media, oleh orang politik, oleh termasuklah media sosial yang membentuk diri kita. Jadi saya rasa peranan intelektual muda seperti saudara-saudari dan peranan kita semua orang ialah untuk merungkaikan, memahami bagaimana diri kita dibentuk. Kalau tidak akan ada projek baru dalam pembangunan bangsa ini. Tidak ada kosakata baru untuk menggambarkan pemikiran baru. Dan kita selama-lamanya akan jadi consumer. Kalau kita dah jadi consumer kepada Marlboro macam saya, ataupun Starbucks dan juga Old Town White Coffee, kita terus akan menjadi consumer ilmu pengetahuan dari sudut mana pun. Dan kita akan menjadi kurang lebih kadar yang mengusung buku-buku yang banyak dan idea-idea yang banyak. Tidak tahu apa tujuan membawa buku-buku itu dan mengkajinya lagi. Jadi dalam gerakan saudara-saudari saya cadangkan supaya inilah di antara yang kita fikirkan. Misalnya evolusi perkembangan, saya ambil satu contoh lah, sebab kita berbincang tentang demokrasi, Melayu dan Islam. Buku yang disebarkan oleh Syed Najib Al-Atas, sejarah dalam Islam dan sejarah dalam Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Tesis keprofesorannya di Universiti Kebangsaan yang muncul kebetulan pada 1970 atau 71 sekitar itu. Waktu UKM mula berdiri lah antaranya. Buku yang gambar ayam tu, yang jadi ayam yang disiarkan oleh Profesor Zaini, yang dalam depan tu ada buku tu. Buku tu bagus, saya cadangkan baca. Tapi ialah bahasa saya begini. Dalam konteks politiknya, 71 ini dan tahun 70 ini tidak lari daripada krisis-krisis awal berdirinya negara Malaysia, iaitu krisis 13 Mei. Sebelum 13 Mei dan selepas 13 Mei ada projek penislaman dan bumi putraan yang khusus yang menjurus kepada ketuhanan Melayu UMNO. Itu bahasa kosakata yang kita tidak sedar. Dalam dasar politiknya, dalam dasar ekonominya sebut dasar ekonomi baru. Dalam dasar kebudayaannya dia sebut dasar kebudayaan kebangsaan, yang Islam menjadi trust. Dalam pemikiran intelektualnya ada orang seperti Syed Hussein Al-Atas yang mengarang buku itu yang kemudiannya dikemping besar-besaran oleh ABIM, termasuk Anwar Ibrahim. Waktu itu ketuhanan Melayu belum dicipta. Ketuhanan Melayu itu mengikut sejarahnya dicipta atau coined by Daulah Kulanah, Tan Sri Abdullah Ahmad, yang kemudian ini menjadi popular. Ini sebenarnya beban. Kita jangan lupa ada sejarah, ada satu pakis sejarah tertentu yang telah menjadi latar utama yang akhirnya melahirkan Perkasa, melahirkan kesedaran bahawa negara ini mesti menganut Sunni, kesedaran bahawa negara ini mesti menganut Syafi'i. Yang disebarkan ialah intelektual yang dekat dengan pemerintah ataupun institusi pemerintah, seperti almarhum Syed Usman Muhammadi. Almarhum dia kata bukan hanya Sunni, tapi Sunni yang baku. Jadi alamak, ada Sunni yang baku lah. Jadi saya rasa ini semua beban. Saudara-saudari jangan ikut ini semua. Bukan tak dibaca, mesti baca dan kaji, tetapi jangan
semena-menanya, sebarangan menelan dan begitu saja. Itu maksud saya, mesti menggali semula. Kalau tidak ada pemikiran baru akan muncul. Kalau saudara-saudari hanya menampal, cari-cari kain ke atas kain yang lama dan buruk. Karena asas kain yang buruk tu lama-kelamaan akan hilang dan reput. Sebab itu saya sebut awal, apa kata kalau kita meninggalkan agama dan Tuhan? Apa akan jadi kepada identiti dan Melayu kita sekiranya kita meninggal? Dan bagaimana Islam itu berkembang? Misalnya sekarang ini, saudara-saudari mungkin masih terlalu muda, Dr. Ali mungkin ingat. Tahun 80-an saudara-saudari, tahun 81, 82, saya tengah 2 pada waktu itu. Tak ada orang pakai tudung cantik-cantik macam ni. Semua tudung kecil macam tu. Tudung ikat macam mana? Scarf ikat macam tu saja. Saya masih ada simpan gambar-gambar itu. Zaman ni Aziz dulu pun, orang pergi Azhar pun pakai tudung macam tu je. Ada gambar sikit kan, ada gambar lama. Saya nak ceritakan Islam itu bukan datang ready made sebagaimana hari ini. Ini proses sosialisasi dan proses penaideologian agama di negara kita. Itu pakej Islamnya, bukan saudara-saudari faham pakej yang Rasulullah ceritakan. Kalau kita tidak menerusi genealogi ini, susul galuh perkembangan anak benih akar umbi pemikiran ini, saudara akan terperangkap dengan versi Islam yang ada dalam bahagian ada Wahabi, ada Syiah, ada apa tu lagi yang daripada UK apa? Hadari. Ada Hadari, orang Malaysia ke, ataupun yang dari apa tu Qadiani dan segala macam. Kita nak ikut Asri ke dengan Wahabinya, atau nak ikut siapa-siapa lah, kalau lah dia, tapi dia tak mengaku kan. Mengikut gerakan Syiah, ada mengikut dalam gerakan politik sosialnya Jim ke AB, dia dah tumbuh gerakan baru ya, Isma dan segala macam. Kita akan menjadi ikut-ikutan. Saya kata tadi, ada tokoh di depan yang mengaturkan, susun atur pemikiran saudara-saudari, dan saudara-saudari hanya jadi buah-buah jatuh. Ini awas-awas. Saya memberi bukan satu yang sentiasa, bukan sentiasa yang ready made. Identiti kemelayuan kita ni, identiti keislaman kita ni, dan program politik dan kerana bagi saya inilah penghalang utama demokrasi. Sebab tu tajuk saya kurang lebih demokrasi Melayu dan Islam. Misalnya ada perdebatan dalam cabang seni, kononnya berdasarkan semangat dasar kebudayaan kebangsaan, patung skulptur tidak dibolehkan. Ini dilema Raja Syariman paling besar yang tak didebatkan orang kerana dia takut. Kalau dia buat patung keris, dia tahu kan, patung Raja Syariman, kerisnya mesti tak ada kepala. Sebab patung kepala tu dah dianggap ada roh. Dan dilema besar, dia tak boleh buat. Dan tidak ada skulptur. Kalau kita pergi Indonesia dengan latar sosio kebudayaan, pemikiran, agama berbeza, patung besar highway. Pernah tengok patung highway di Indonesia? Highway. Lalu sini patung diri macam tu. Kita takut. Nah, sebab itu tidak ada teknologi pemikiran tentang skulptur. Yang ada Syed Jamal dekat Tugu tu macam itu je. Tentang patung. Dilema besar. Itu tu. Dan beberapa hal yang lain lagi. Jadi saya menganjurkan kebebasan merungkaikan semua ini. Saya tahu saudara takut, alamak Abadi ni cakap apa pula, benda-benda macam ni. Ini. Jadi saya dengan teman-teman muda dulu, 10 tahun dulu, yang kita namakan Jalan Telawi, inilah projek kita. Projek untuk memahami bagaimana diri kita terbentuk, dan projek untuk memilih apa yang kita suka dan apa yang kita suka daripada identiti Melayu dan Islam. Kalau tidak, projek membaca buku ni projek payah. Projek tambah ilmu Tuhan tak perlu. Itu semua. Sebab itu saya kata dalam artikel saya dulu, hati-hati 3 perkara: buku, universiti dan bahasa Inggeris. Karena orang sering menjangkakan kalau dia bercakap bahasa Inggeris lancar, macam Oxford, macam KJ, dia mesti smart, bijak. Tak mestinya. Kan? Orang yang tak ada gigi macam semua lain kali lebih bijak daripada dia. Cuma tak handsome lah, itu confirm lah, tak handsome daripada Harry. Itu jelas, itu kita tak nafikan. Kan? Jadi benda plastik boleh handsome. Ya, apa kalau buat benda plastik lah, lain lah kan. Ataupun kita touch dekat Facebook, dekat Photoshop apa semua tu boleh. Tapi yang saya maksudkan ini 3. Bila masuk universiti dia mesti bijak.
Ada masuk universiti mestilah bijak. Ini kan, aduh hai. Ini kan inferiority kompleks orang Melayu tahun 60-an, 70-an yang diwaris sampai sekarang. Iaitu apa? Kita ni duduk kampung, bila dapat sekolah, masuk sekolah menengah sains macam saya, atau masuk universiti, hebat dah. Ada lagi sampai sekarang. Sebab mentaliti itu tak habis-habis. Jadi kita mesti tinggalkan semua ni. Convention, tradisi, kampung halaman. Sisi-sisi susah tak ada duit balik kampung. Duduk rumah bapak dia. Tak boleh. Kalau kita boleh travel, tinggalkan Malaysia, belajar tempat lain, cari sumber ekonomi lain, berinovasi dan berkreativiti di negara luar, silakan. Macam Michelle Yeoh ke, Mr. Jamie Chew ke, apa-apa saja, atau Datuk Sheikh ke, silakan. Jangan jadikan beban tidak demokrasi, belenggu tidak demokrasi autokratik dalam politik yang meresapi pemikiran, kebudayaan dan intelektual itu, menjadikan diri kita tidak bebas. Itu maksud saya. Maksudnya ada connection. Itu tafsiran saya. Rangka ketidakbebasan politik ini ke dalam diri kita. Kerangka kononnya patriotisme, dah nak nyanyi lagu negara lugu dalam pengwayang pula. Kalau kerana Islamisasi nak pisahkan yang ini lelaki dalam pengwayang ni perempuan. Kalau saya dengan bini saya, ya dah. Anak 3, seorang 3, seorang 5 macam nak tengok wayang. Dan kemudian semalam pula dicadangkan pula nak buat akta mewajibkan orang kibar bendera waktu merdeka. Ini semua projek-projek gila akibat tidak ada landasan pemikiran dan idea yang ada dalam orang politik. Dan orang politik ini merebak semua. Dia tak ada kira UMNO tak UMNO, Barisan Nasional tak nak, Pakatan ke sama. Jadi saya cadangkan pada saudara-saudara, inilah projek saudara-saudara, iaitu melahirkan apa yang disebut oleh Syed Hussein Alatas. Saya tak berapa suka sangat Syed Najib ni, walaupun saya baca teks itu saya suka Syed Hussein Alatas. Almarhum juga, sempat saya juga 2-3 kali bertemu. Bukunya Intelektual Masyarakat Membangun, iaitu perlunya pemikir-pemikir di luar politik yang membicarakan secara lumak, secara serius tentang pemikiran politik. Itu tidak ada. Jadi kita akan sentiasa terserempak, stumble dengan kejutan-kejutan untuk menyelesaikan masalah sewaktu kita tidak mempunyai cukup bank idea untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kerana tidak ada intelektual yang berfungsi, yang berperanan menyediakan bank idea ini, membincangkan secara lumak, secara serius hal ini lebih awal. Kalau saya isian, idea mesti bincang lebih awal daripada implementation. Walaupun sebahagian daripada idea itu muncul sewaktu kita berdepan dengan masalah. Kerana idea ini perlukan ada konteks, perlukan ada unsur kos, perlukan ada infrastruktur. Kalau tidak, idea akan tergantung-gantung. Tapi idea awal itu mesti datang daripada. Kalau tidak, kita tidak sedar. Kita sangka Islam kita ini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sewaktu Islam yang berkembang sekarang ini tidak lagi kurang lebih daripada Islam fundamentalis yang disebarkan oleh antaranya oleh Anwar Ibrahim tahun 70-an, oleh Abim lah. Bagi saya ini ada problem dalam pemikiran dan tanggapan Islam seperti itu. Jadi saudara-saudari jangan mudah percaya. Bayangkanlah ya, Usrah dah boleh masuk TV9. TV9 ni projek media prima. Zaman saya Usrah di boarding school dulu haram. Menyusup-menyusup kita buat Usrah. Ini Usrah ni elemen diskusi menentang kerajaan, anti-establishment, critical. Dan selain pada belajar hal-hal agama lah, apa yang kita anggap sebagai agama. Tak salah kita mengira agama batu Islam haraki lah, Islam gerakan lah, bukan Islam tradisional atau konvensional yang biasa. Itu istilahnya. Nah, saudara saya boleh buat program nak mencabar kerajaan di UPM, bayangkan. Jadi dah diserap ini projek kooptasi. Jadi kita kena sedar. Yang saya nak ceritakan bukan soal politik. Saya nak ceritakan bagaimana nilai, kerangka legal framework, kerangka undang-undang, kerangka kekuasaan, mencipta bahasa, mencipta program-program, mencipta kesedaran-kesedaran yang meresap masuk dalam pemikiran kita tanpa kita sedar. Yang mempengaruhi bukan saja nilai dari kita baik buruk, tapi yang mempengaruhi gaya kita berpakaian. Misalnya Islamis, kalau dia perempuan dia mesti pakaian gelap, dia tak serius, gelap, mengeri tengok. Sampai kan ada debat dulu, boleh ke kita pakai baju kurung bunga-bunga ni?
Itu betul sekali. Ini Alino ingatlah tahun 70-an 80-an, serius, memang serius. Ini dah ada bunga-bunga. Sekarang ini gaya pun dah macam-macam, kita pun dah tahu tudung ke tak tudung ni. Dah sampai ke peringkat itu pula. Tapi saya maksudnya itulah kecairan pemikiran kita tu. Kalau tidak, kita tak akan mampu melahirkan. Kita boleh menambah buku, kita boleh sebut Hayek, kita sebut pemikiran liberal, kita sebut pemikiran komunis kiri, kita sebut Cina, tetapi hanyalah menampal, cari-cari kain baru di atas kain lama. Tidak fundamental, tidak boleh. Jadi saudara saya harus bersedia menyusul galur. Itu saya sempat ingat kerana kali lalui proses itu sendiri. Apatah lagi tidak banyak proses-proses itu ditulis, dirakamkan dan dibahaskan. Jadi orang tidak sedar. Misalnya kita tengok masa-masa masalah lagi. Tanda Putra, tafsiran sejarah 13 Mei dan Tun Razak dan hubungan dengan Tun Dr. Ismail dibenarkan selepas ditangguhkan. Satu lagi tafsiran sejarah yang tentang kekomunisme dan sejarah kampung baru orang Cina tidak dibenarkan. Dua filem yang dilancarkan berdekatan dengan musim merdeka, satu yang establishment disiarkan dan alternatif interpretation tentang sejarah tidak dibenarkan. Ini dilema-dilema akibat tidak adanya ruang kebebasan. Ini projek politik, demokrasi atau kedala. Tapi projek politik saudara-saudara ini masuk ke dalam diri saudara-saudari. Masuknya di waktu saudara-saudari kritikal pada kerajaan, kepada establishment, kepada convention dan tradisi. Sama ada kita nak jadi orang pembangkang ke ataupun mahasiswa yang anti kerajaan, yang kritikal kerajaan, kita sendiri tak sedar kita itu juga mewarisi sebahagian suntikan racun-racun yang disebabkan daripada elemen-elemen establishment. Jadi saya dari awal tadi mencadangkan projek terbesar intelektual muda, projek terbesar kalau saya menjadi intelektual awam yang menyebarkan pemikiran ialah projek mencabar semua ini. Wajar atau tidak kita menganut Islam misalnya. Dan apa balanya kalau kita menganut Islam dalam konteks perlembagaan Malaysia? Saya Muslim konstitusional kata orang. Ada sengaja ada Muslim sosial Muslim, ada sosial drinker, ada sosial smoker, ada sosial Muslim, ada konstitusional Muslim. Jadi sebab itulah walaupun macam-macam di internet tu suduh saya Islam liberal, saya tidak, saya simple saja. Saya tahu dalam keadaan ada dilemanya, ada frictionnya, ada pergeseran dan ada tensionnya, ketegangannya. Sewaktu kita tidak mungkin melepaskan diri kita daripada konvensi dan tradisi. Kita dalam tu halus-halus. Sewaktu itu. Jadi projek ini projek menyedari bahawa kita ingin merungkaikan susul galur nilai, idea, pemikiran, bahasa yang membentuk diri kita. Sewaktu kita tidak mungkin memisahkannya daripada mereka. Malah barangkali mungkin kita harus menggunakan dan perlu menggunakan, selain perlu menggunakan elemen-elemen untuk menjana gerak kerja masa depan. Terima kasih. Itu dia suara daripada orang lama, aktivis lama. Jadi Saudara Fatih bercakap tentang kebebasan, kehendak untuk bebas. Kenapa takut dengan kebebasan? Kalau kita tengok yang pertama sekali, kejadian yang pertama sekali yang menunjukkan kehendak untuk bebas tu datang daripada syurga. Kita tengok macam mana Hawa tu punya nak bebas, petik buah khuldi walaupun Tuhan larang. Bukannya kata perbuatan itu menunjukkan apa, kita ni nak sokong kata perbuatan ni sama ada dosa ataupun pahala. Dosa ataupun pahala tu kemudian kita bincang kemudian. Tapi nak tunjukkan kata Tuhan ni bagi pilihan kepada manusia sama ada kita ni hendak bebas ataupun tidak. Jadi kita akan teruskan dengan pembentangan lagi oleh Profesor Dr. Alino. Dan selepas daripada tu baru kita buka sesi soalan. Jadi saya mempersilakan Dr. Alino. Ya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada penganjur lah kerana menjemput saya dalam masa 3 hari ni. Kata kena ganti Dr. Mazli balik. Okey, kata ya, tapi saya dalam mana event pun saya mesti write something. Saya tak boleh seperti yang Fatih kata tadi lah. Okey, sebab saya ni pensyarah, jadi saya melatih diri saya untuk menulis. Jadi kalau saya melatih diri saya untuk menulis, lepas tu saya kata tak payah tulis lah, itu tak boleh lah. Kalau saya melatih diri saya itu tidak menulis, tak menulis, tak apa lah, boleh lah. Okay. Jadi kepada Fatih, mentang pertama ni taklah kawan lama. Saya ingat saya sebaya dengan dia, tapi saya kenal dia selepas saya balik habis pendidikan saja. Dengan dia, dulu saya tak perasan kan. Okay. Masa reformasi itu saya ada di UK, jadi sepanjang tu saya tidak kena menghabiskan kerja-kerja saya kat sana lah. Okay. Dan bidang saya adalah matematik tulen, jadi saudara tahulah. Okay. Kabut sil pun saya tak pergi. Sebab apa? Mana ada masa. Jadi kita masuk pejabat pukul 9, UK pejabat pukul 9, jangan cakap UK pejabat pukul 7 pula. 7 masuk pejabat pukul 9, kita balik pukul 4 pagi. Jadi Isnin, Ahad. Kalau nak rest, kena pilih waktu yang nak rest lah. Supervisor letak pejabat kita depan bilik dia. Jadi supaya dia kata, supaya awak tahu saya masuk bilik. Dia kata macam tu. Dia bukan kata supaya saya tahu awak masuk bilik awak kan. Dia kata supaya awak tahu saya masuk bilik saya. Dah terbalik pula lah. Maksudnya student kena monitor supervisor. Biar betul bisyarah ni. Okay, jadi kita mesti berada lebih daripada 10 jam dalam bilik itu. Supervisor kita ada kat depan tu. Bila-bila masa saja dia masuk. Jadi jalan-jalan ke Eropah ni, kabut sil apa semua, saya tak pernah. Saya cuma tahu di mana lokasi kedai buku second hand tu saya tahulah. Kalau Wales saya tahu di mana lah. Tapi kalau ada jualan kapet murah, okey, ada jual Tupperware, pinggan, apa jenis pinggan? Sebut sajalah. Ada jual free 30%. Itu saya tak tahu. Okey, atau ada apa? Jualan boxing day yang orang beratur daripada pukul 5 pagi walaupun pejabat kedai buka pukul 9 pagi, orang Melayu beratur pukul 5 pagi untuk dapat pintu depan. Kedai cuma buka pukul 9 pagi. Tu saya tak faham lah tu. Saya cuma faham pejabat saya kedai buku dan supermarket beli barang seminggu sekali. Jadi siapa yang buat bidang matematik tahulah, atau teori-teori fizik, falsafah, dia tahulah macam mana burden untuk menyelesaikan kerja-kerja. Okey. Jadi saya mesti menulis, dan yang saya tulis tu ada pada bahagian kedua daripada yang kamu ambil, saudara-saudara ambil, yang tulisan depan Mazli Malik, Dr. Mazli Malik tidak membentang. Jadi makalahnya saudara boleh baca. Semester lepas saya tidak boleh beri kuliah dengan baik, sebab di Permata Pintar student saya adalah student asasi. Saya cakap lebih sikit saja, dia tak faham. Lalu dia kata, doktor saya tak minat kalkulus lah. Pelajar yang semua mata pelajaran A untuk SPM, dia boleh kata pada peringkat asasi, doktor saya tak minat kalkulus lah. Ada tak mata pelajaran di universiti yang tak ada kalkulus? Ada, saya kata, sastra Melayu. Itu pun sepatutnya mereka kena ambil. Tapi takkan kamu pelajar Permata Pintar, anak kepada Rosmah, nak masuk sastra Melayu? Oh, macam tu lah doktor, dia kata. Dia pelajar Permata Pintar, pencapaian SPM dia keempat terbaik di Malaysia. Tapi bila saya mengajar, saya ingat setengah jam je semua dah lost. Adalah seorang dua orang kat pening yang lain belakang dah relax. Saya kata relax tak apa, relax je. Soalan final tak ada masalah, senang je. Saya kata, soalan saya senang je. Semua gagal lah kalau macam tu. Sebab saya monitor pelajar jam demi jam, hari demi hari, bukan peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir ni apa? Model Al-Azhar tak datang kuliah,
Tak pernah datang kuliah, tiba-tiba masuk final. Lulus. Apa dia? Tiba-tiba dapat A. Ya betul, kalau saya tak datang kuliah pasti C dan D. Wan Imran tadi ada mengajar dengan saya. So itu burden saya pertama semester lepas. Tidak boleh memberi kuliah kepada pelajar bermata tak pintar. Yang kedua, tak boleh juga beri kuliah master sejarah dan falsafah matematik, sebab separuh daripada kelas saya ada pelajar Arab. Saya cakap Melayu dia tak faham. Dia lulus paper bahasa Melayu A. Saya bercakap Inggeris dia tak faham. Dia lulus TOEFL atau IELTS, datang Malaysia dia suruh saya cakap Arab. Lepas tu separuh pelajar tu kata, no professor, dia kata belajar learning falsafah is haram in my country. Mesir, Jordan, Arab Saudi, Qatar, dia tak haram. Budak Iran dia kata, no, falsafah is okay, no problem. So saya tak boleh mengajar, saya kena pisahkan dua kelas itu tersebut. Dan saya kata pelajar Arab, kamu tak nak datang pun tak apa, saya akan bagi tugasan lain kepada pelajar Malaysia. Saya kata okay, follow kuliah seperti biasa. Dia nak datang, tak payah buat kerja apa-apa. Final saya luluskan. Sebab dia pelajar masters. Kalau kamu gagalkan dia, kerajaan dia cakap apa? Kau bayangkan apa yang berlaku kat Mesir sekarang kan? Ada kena bunuh dia nanti. Saya takut dia kena bunuh. Kalau Libya, dia letak tengah-tengah padang pasir. Kamu tak habis masters, duduk padang pasir ni. Pandailah kamu nak balik ke mana, dia kata. Ya betul. Jadi saya luluskan dia. Tu pun mengamuk juga. Dia kata saya dapat B saja. Dia kata ada seorang pelajar Arab tu komen kepada saya dapat B+ saja. Kenapa tak lebih baik? Saya bayar orang lain untuk buat assignment, dia kata. Bagus dia. Dia cakap macam tu kan saya. Dia kata saya bayar orang lain malah RM1,000 untuk buat assignment semata-mata untuk mendapat markah yang baik hantar kepada you. Dan pelajar Arab tu siap boleh kata kepada saya, saya nak bayar you untuk buat assignment saya lah, dia kata, untuk hantar pada you. Atau tolong cari orang lain untuk buat assignment saya untuk hantar pada you. Ya betul. Ini subjek sejarah dan falsafah matematik. Mana haram halalnya? Ya, saya nak kata mengamukkan Nabi Muhammad lahir kat negara mereka. Nak kata kan nak hormat juga kan. Datang kuliah serban, pakai jubah. Jadi peninglah kepala. Itu tension saya. Adalah satu kuliah dengan Wan Imran, saya mengajar etika, sains dan teknologi. Jadi bolehlah saya beri kuliah dengan baik. Tapi saya bagi kuliah 3 minggu saja. Jadi kalau saya membebel pada peringkat awal ni, maafkanlah. Okey. Sebab kuliah akan start bulan 9 ini. Bisa belajar satu subjek saja. Okey. Yang saya ajar pemata pintar tadi, subjek dia logik. Okey. Kita tahulah subjek logik. Right? Okey, jadi kertas kerja ni daripada kamu. Saya akan cakap dengan kertas kerja ni. Tapi saya tidak akan membaca kertas kerja ni. Okey, saya akan beri lebih kurang 9 mark point saja untuk kertas kerja ini. Dan jangan baca sekarang lah. Kalau nak baca sama ada tadi atau kemudian. Okey. Jadi perkara yang pertama yang saya tulis dalam kertas kerja adalah pengalaman pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dalam sains matematik, iaitu bidang saya. Okey, siapa yang dalam bidang sains tu dia tahulah subjek ini, sains matematik ni apa dia? Bukan sains dan matematik. Mathematical sciences. Okey? Engineering sciences. Maksudnya semua benda yang dalam kejuruteraan itu dipanggil engineering sciences. Medical sciences. Perubatan, ubat, farmasi, okey, bedah orang. Okey, apa-apa yang berkaitan perubatan. Jadi mathematical sciences semualah. Aljabar, analisis, statistik, kebarangkalian, actuarial science, economic mathematics, biological mathematics, physical mathematics, teori Einstein, itu semua mathematical science. Yang ada banyak simbol. Tempat lagi dikatakan ada banyak cacing. Ini negatif lah. Jadi saya sebolehnya berusaha supaya kamu ni minat matematik.
Itu di antara aim saya pada hari ini. Jangan kata ni subjek saya dulu gagal semua, sekarang dia PhD juga. Saya tak mau macam tu. Okey, so kalau kamu tidak minat matematik, saya harap selepas 1 jam saya bercakap ni, kamu minat matematik. Jadi perkara yang pertama saya mau sebut adalah tentang pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan sains matematik. Apa sebab subjek ini ditakuti daripada darjah 1? Apa sebab? Sehingga PhD. Malah pensyarah-pensyarah Malaysia yang dah ada PhD pun takut dengan subjek ni. Sebab apa? Dia takut cross bidang. Kalau dia ada PhD dalam aljabar, suruh belajar teori kebarangkalian, dia tak berani. Sebab apa? Dia kata itu orang lain dah expert, saya nak expert kat sini saja. Jadi kalau ada masalah datang, masalah penyelidikan pelajar tentang teori itu, teori kebarangkalian, dan mahu dia sebagai penyelia, dia akan tolak. Jadi lebih banyak menolak daripada menerima. Jadi matematik ni jadi subjek yang sangat kering. Saya ingat sekering subjek falsafah. Falsafah tak hidup pun di Malaysia ni, tapi sekering subjek falsafah malah lebih kering sebab kita ada banyak simbol. Nampak saja simbol, pelajar reject. Okey, apa punca ini? Apa punca pelajar tidak minat matematik? Puncanya sebab cikgu dan pensyarahnya tidak minat matematik, walaupun pensyarah matematik. Apa maksud saya tidak minat matematik? Dia tahu matematik, tapi dia tidak minat. Dia tidak minat mengetahui mana-mana teori matematik itu daripada akarnya. Itu maksud saya tidak minat. Contohnya teori kebarangkalian. Akarnya di mana? Teori kebarangkalian bukan akarnya dalam buku teks tu. Buku teks ni adalah buku teks yang kamu baca atau dikuliahkan adalah jalur terakhir daripada pengembangan ilmu. Dia dah buku pedagogi. Dia start takrif, definition. S is a set. Stop. Dia lebih kurang macam agama juga seperti dalam kuliah. S is a set. Angkat tangan. Prof, why S is a set? Because S is a set. Don't question. That's the ultimate truth. Ya, betul. Why not T is a set? Okay, you can select, replace S as a T. Now T is a set. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, alpha, beta, gamma, alif, beta as a set. Okay, you can select any symbol as a set. But it's a set. So pedagogi yang begini menjadikan 99% daripada pelajar itu gone. Even pelajar maths. Ini saya tak cerita pelajar bidang lain. Bidang lain memang kantoi matematik saja. Dan pelajar ekonomi, pelajar fizik, pelajar kimia, pelajar biologi, semua kantoi matematik. Pelajar kejuruteraan, pelajar ICT, semua kantoi matematik. Pelajar maths, start pedagogi demikian, 99% gagal matematik. Itu sebab kadang-kadang di UKM diminta kepada saya, Alino, engkau tolonglah bagi minat kepada pelajar sejarah dan falsafah ni, minat matematik semula. Come on, saya kata ini subjek tahun 3. Kamu telah gagalkan mereka berkali-kali daripada tahun 1 dengan 5 subjek setiap semester, 10 subjek setahun, 2 tahun 20 subjek. Now kamu suruh saya 1 semester 1 subjek, minatkan mereka balik semula. Ya betul, 30,000 gaji sebulan saya tak mau, saya kata. Mana boleh? Kamu dah humban bidang tersebut ke dalam longkang, lepas tu kamu suruh saya pick balik semula pelajar-pelajar yang rasa-rasa minat, nampak-nampak suka cacing ini, untuk naik balik semula buat. Itu sebab subjek matematik mati di Malaysia. Dalam Facebook tu kamu kenal lah seorang dua orang yang dalam bidang matematik. Taufik katakan bidang matematik, Hazazi bidang theoretical physics. Itu yang selalu berborak dengan saya lah. Kami pun beletir juga dalam bidang matematik ni. Tapi kami je faham. Kenapa S is a set? Kenapa T juga set? Kalau macam tu S sama dengan T. Ya, betul. Orang lain, apa dia ni? Tak apalah. Okay. Sebab orang lain tak minat matematik kan. Jadi puncanya adalah pensyarah. Saya tak salahkan pelajar.
sedikit saya tidak salahkan pelajar. Kalau kamu baca nota, saya tak salah pelajar. Ibu bapa, pensyarah adalah ibu bapa kamu. Kalau ada perempuan, ibulah. Orang yang ketiga patut kamu taat kan, ibu bapa dan pensyarah. Ibu bapa dan pensyarah ini sepatutnya memberi kamu indikator yang sangat baik kepada pembangunan intelektual kamu. Tapi Fatih hari kata tadi memang tak betul. Bapak kita tengking-tengking kita kalau kita tanya pada dia selepas kita tengok cerita apa. Cerita apa? Masa saya dulu saya tengok cerita yang paling fantastik lah, katakan Terminator. Lepas tu saya tanya kat ayah saya tak faham lah dia kan. Saya tanya dekat pensyarah, apa teori di sebalik Terminator? Betul pensyarah. Tapi katakan kita tanya kepada ibu bapa kita kan, kenapa saya mesti balik sebelum waktu maghrib? Dia kata, aku suruh kau balik sebelum maghrib. Baliklah sebelum maghrib. Yalah, kenapa? Kan banyak soal pula. Sebab ada sembahyang maghrib sebelum aku balik. Yalah, saya boleh balik, tapi sembahyang maghrib ni selepas bang pun boleh sembahyang kan. Dia dah 3 kali dah kita tanya tu, memang kotak naik lah. So lepas tu dia ajak, itu tidak bagus. Jawablah. Okay. Kenapa kena balik sebelum maghrib? Tak tahu jawab. Siapa pertama kali orang Melayu yang suruh anak dia balik sebelum maghrib? Pasti Melayu selepas Islam. Kalau Melayu zaman Hindu, dia tak semayang kan. Bila zaman Melayu mengatakan bahawa anaknya mesti balik sebelum maghrib? Zaman Melaka mungkin, atau zaman Pasai, zaman Demak. Kenapa? Mana ada lampu jalan masa tu? Kamu bergantung kepada lampu matahari. Kalau matahari itu terbenam, iaitu maghrib, kamu tidak akan sampai ke rumah kamu. Di zaman hantuah ni, rimau faham kamu tengah jalan, pasti punya. Orang tembak tak ada lah, pistol tak ada lagi kan. Itu sebab balik sebelum maghrib. Kenapa orang buat pasar malam setiap 2 minggu? Sekarang boleh buat pasar malam setiap minggu, setiap hari kan? Apa beza dia? Kenapa kena buat pasar malam setiap 2 minggu? Dalam tradisi Melayu. Tradisi Arab saya tak tahu. Sebab bulan mengambang 2 minggu. 2 minggu kan? Betul? Tak betul? Sukla paksa. Bahasa Sanskrit dia sukla paksa. Setiap 2 minggu. So masa itulah kalau yang bercinta je pun, bila bulan ada, mana ada lampu. Adalah bawa jamung. Tapi mana ada kerajaan Melaka kata, pasang jamung setiap kawasan Melaka. Ya betul. Siapa nak pergi selepas jamung tu padam, katakan 1 jam jamung tu padam, tahu jamung? Tu hal lagi. Jamung ni pelepah kurma yang dibakar. Dia Arab ni, banyak pelajar Arab dia pelepah kurma. Pelepah kelapa yang dibakar. Tapi siapa nak cek pelepah kelapa tu dia padam setiap 2 jam dan ganti pelepah kelapa baru? Siapa pekerja dalam kerajaan Melaka yang mau cek? Tak nak buat masalah tu. Jadi pasang dan dapat padam. So kena faham itu secara rasional. Jadi itu dah membebel itu. Kalau kamu pensyarah tidak masuk kepada asalnya pengetahuan itu, jadi pembelajaran menjadi kering. Kamu mesti faham teori ni, kamu mesti faham teori ni, kamu mesti hafal teori ni. Teori ini digunakan untuk jawab soalan ni. Kalau soalan lain saya tak keluarkan dalam final lah. Itu saya dengar masa saya tahun 1 ambil fizik. Profesor tu masih ada di UKM. Bila seorang kawan saya yang first class, kemudian dia dapat fizik first class, syarah profesor di UM sekarang, seorang India. Prof, dia kata, kameran ini, saya harap kamu tahu kameran apa dia lah, integration. Kameran kuasa 3 ini hanya dipelajari di Jabatan Matematik masa kami tahun 2. Kalaupun kami masuk tahun 2. Sekarang kami baru tahun 1. Jadi kameran ini kami belum pelajari dan kami tidak faham. Profesor tu kata, ya ke? Ya, ni kameran kuasa 3. Pelajar maths pun belum faham. Tak apalah, saya tak keluarkan dalam final.
Semudah itu saja. So, pelajar tak. Saya sendiri berhati sebab saya pelajar seperti kamu. Saya tahu satu, saya tengok apa syarah ni tak. Cuma saya mengambil sikap untuk buka buku. Pergi perpustakaan buka buku maths. Cuba faham. Yang lain bergantung pada saya. Yang Cina dan India bergantung kepada seorang pelajar Cina, yang Melayu bergantung kepada saya. Alino, kau dah faham belum? Faham. Tolong buat tutorial aku. Atau tutorial kau dah siap belum? Dah. Pinjam. Kertas pertama dekat kolej yang lain, kertas kedua dekat kolej yang lain, kertas ketiga dekat kolej yang lain, hari Jumaat. Nanti kumpul komentar tau. Okey, hari Isnin Twitter kata, kertas kamu mana? Ya ke? Kata. Masa tu tulis tangan, tutorial, tak ada type. So kalau dah bercerai, kita tulis tangan sekali lagi. So markah kita yang dapat 5, orang lain dapat 10. Jadi pengajaran matematik daripada tadika sehingga ke PhD adalah pengajaran yang sangat kering di Malaysia dan di seluruh dunia. Okey, satu-satunya cara untuk menjadikan dia basah semula, bukan kering, basah lah kan. Basah tu maksudnya ada benda banyak perkara lah yang kita nak tengok kan. Subur semula adalah pensyarah, guru, murid dan siswa tu kemudian kembali melihat kenapa konsep matematik itu dihasilkan. Kenapa teori metrik susun dalam, tahu teori metrik? ABCD tutup dalam kotak kan. Saya dulu bertanya kepada pensyarah saya kata, doktor, kenapa simpan dalam kotak? Kalau saya bawa guni boleh? ABCD simpan dalam guni. Diam ya profesor tu. Kamu ni bodoh ke? Bangang dia kata. Mana ada teori matrik orang simpan dalam guni? Ayolah, saya kata, apa masalahnya? Kedudukan 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, saya harap kamu faham. Sebab ini subjek tentang 4. Kalau kamu tak faham, maksudnya kamu mula benci matematik dan dah lama dah benci matematik. Kenapa tak letak je kat dalam guni mana-mana dan kemudian buatlah susunan baru kan? A setengah 3/4. Unsur yang pertama tu berada pada kedudukan setengah dan 3/4. Kalau kamu boleh potong-potong guni tu, bukan potong lah, bagi dia kelas latitude, longitude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahliza daripada Universiti Islam Antarabangsa. Saya ingin meletakkan persoalan kepada Sir Fatih. Persoalan saya di sini ialah demokrasi, antara elemen demokrasi itu adalah pluralism. Pluralism yang saya maksudkan di sini adalah menghormati agama-agama lain. Persoalan saya ialah bagaimanakah penggunaan Allah itu yang hanya ditujukan kepada bangsa Melayu itu mengekatkan sistem demokrasi yang sebenar. Saya ingin bertanya kepada pendapat saya sendiri. Terima kasih. Hai, ada soalan untuk Dr. Alino. Kenapa, soalan saya satu je. Kenapa kita kena takut kepada cultural genocide? Okay, itu je. Assalamualaikum. Saya ada dua soalan. Soalan pertama, saya teringat dahulu ketika di sekolah rendah di kawasan saya lah, sekejap saya sekolah di sekolah luar bandar, ada satu macam inilah, mungkin Dr. Fenzi, Dr. Alino, Kak Ida Mohdar. Dia datang ke sekolah saya dan saya masih ingat saya baca buku beliau mengkritik kemunduran bangsa Melayu dalam sains dan matematik di Malaysia. Salah satu faktor ialah bahasa, iaitu kata beliau kita punya nombor misalnya terlampau panjang, macam 1, 2, 9 berbanding Cina sangat laju, sebab itu mereka boleh cepat tangkap. Jadi dia mengkritik bahasa kita lah, dan dalam kaedah itu sendiri. Dan alternatif yang beliau sediakan ialah 1 disebut sa saja, 2 du,
3 dan seterusnya. Jadi secara peribadi tentulah saya rasa tidak bersetuju, tapi adakah itu ada logiknya? Sebab kalau nak dikira bahasa Arab lebih panjang umurnya. Arab pandai juga kan? Itu kan. Jadi saya mohon penjelasan. Soalan kedua berkenaan penterjemahan sains dan matematik. Seperti yang kita lihat sekarang, penterjemahan dalam memang kita terpaksa akui ya perkembangan sains dan teknologi banyak di dunia ataupun di dunia, ialah bahasanya dari contohnya begini. Adakah perlu direct translation, penterjemahan secara terus, contohnya website jadi laman sesawang ke dalam bahasa Melayu, atau kita perlu mencipta bahasa kita sendiri, bukannya untuk terjemahan lah, untuk hal-hal yang ini, bukannya terjemah secara direct. Jadi apa pandangan dan respon doktor akan hal ini? Sebab UTAM pun ada buat kerja-kerja penterjemahan dan ini antara masalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada 2 soalan untuk Dr. Lino. Nama saya Muhammad Rashad, pelajar ekonomi. Yang pertama, apa doktor nampak tentang peranan yang boleh dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka dalam memperkayakan penggunaan bahasa Melayu dalam sains dan matematik? Ini jawapan pendek lah. Soalan yang kedua, bagaimana doktor nampak apa langkah-langkah praktikal yang boleh dibuat untuk menggalakkan masyarakat muda ataupun orang sejak zaman kecil, dari bayi-bayi kecil lagi, untuk ada rasa minat dan lagi satu penghargaan tentang logik matematik itu sendiri. Sebab saya rasa itu pun benda saya nak cuba mendalami juga. Terima kasih. Yang terakhir kita akan buka selepas ni pula. Boleh yang jaket tu yang terakhir. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Nazruddin daripada Politeknik Pomak. Saya ada 2 soalan untuk Dr. Alino. Pertama, Dr. Alino menegaskan bahawa setiap pelajar itu perlu mengkaji satu matematik itu sampai ke akar. Adakah kita perlu mengkaji setiap teori itu? Sebab kalau kita tengok, kita belajar dalam satu buku teks pun banyak teori, probability, differentiation, integration dan lain-lain lah. Jadi adakah untuk kita faham satu matematik tu kita perlu kaji sampai ke akar, dan tidakkah ia membuang masa untuk kita mengkaji tentang nilai lain pula? Sebab kalau kita tengok tadi, untuk mengkaji satu benda tu kita memerlukan disiplin ilmu yang tinggi kan. Soalan yang kedua, tidakkah Al-Khwarizmi juga mengambil teori penggunaan nombor 1, ada sah, puluh, ra, ribu tu daripada teori tentera India yang semasa sejarahnya dia berperang dan menangkap tentera-tentera dan suruh mengajar kepada anak kecil tentang ilmu. Dan saya rasa lah, sebab saya pernah baca satu buku tu, minta maaf kalau sejarah ni salah. Jadi untuk minta penjelasan lah 2 soalan ni. Terima kasih. Baik, kita akan buka pula sesi kedua kalau ada soalan lagi. Jadi saya silakan Saudara Fatahi jawab dulu. Kalau nak cerita ni, Allah ini dalam dilema UMNO, saya rasa dilema UMNO, iaitu yang juga barangkali dikongsikan Dia nak benarkan tapi tak benarkan. Ya, sebab itu dan dia tidak boleh buat keputusan yang cepat dan mereka melengah-lengahkan diri mahkamah. Di Sabah dan Sarawak boleh, di sini tak boleh. Dilema ni bermula daripada Herod, sebelumnya tak ada masalah. Ya, ini dilema. Kalau kita benarkan kebimbangan kita, saya rasa ini kebimbangan yang dikongsi oleh ramai orang, walaupun di luar UMNO, di kalangan PAS, dijadikan alat propaganda untuk mengkristiankan orang Islam, orang Melayu. Sedangkan dalam konteks Malaysia ni, Islam dan Melayu, identiti itu benda yang penting. Itu modal politik paling besar UMNO. Jangan salah faham ini ya. Ini Melayu ni bukan soal kaum dan identiti bahasa, dia adalah identiti politik.
Jadi menghakiskan ataupun menjadikan orang Melayu lain, orang Melayu Yahudi, Melayu apa-apa, Protestan dan segala macam itu dalam membesar UMNO. Dan juga siapa yang mengambil kesempatan atas kepentingan Melayu lah. Tapi bagi saya, apa saja agama, ideologi politik dan juga sastra keadaan karut marut kehidupan ini, caci dan maki pun wajar juga diekspreskan dalam bahasa Melayu. Ya, taklah kita makan bullshit. Ya, so, bila marah jadi bullshit kerana tak ada bahasa Melayu. Okay? Tapi selalunya orang Melayu akan maki mesti bahasa Melayu. Ya, walaupun dia boleh cakap Inggeris. Jadi satu yang jadi kosakata agama Kristian elok juga dibahaskan dalam bahasa Melayu. Jadi isu penggunaan Allah dan kompleksiti kerumitan agama Kristian ini wajar saja digunakan bahasa Melayu. Cuma masyarakat orang Islam khususnya terasa bimbang dengan kebimbangan ini. Saya setuju dengan ada satu pandangan. Saya ingat pandangan awal Ustaz Adi Awang yang kemudian dia revise kata dia tak cakap begitu, iaitu boleh digunakan oleh orang Kristian di dalam gereja-gerejanya dan bagi untuk mengelak kebimbangan pihak lain, boleh saja juga disekat sebab sudah ada peraturan-peraturan sedia ada, sudah berdekat-dekat pengembangan agama lain di kalangan orang bukan Kristian, Melayu khususnya lah. Penyebaran Kristian di kalangan orang Hindu, Buddha tak ada masalah. Ya. Tetapi jangan pula dijadikan undang-undang ini untuk mengelakkan perbincangan antara agama dalam format-format yang lain. Diskusi seperti ini, kita boleh jemput orang Kristian boleh mengajak, saya boleh hadir misalnya. Kalau saya menyumbang buku Kristian, jangan tuduh saya ditangkap macam kata Jamil Khair. Kita tak pernah kacau orang Syiah, tapi di Ipoh 2 orang dibawa ke mahkamah kerana menyimpan buku-buku Syiah. Kita menyimpan banyak macam-macam buku. Kalau kita minat buku dan ideologi macam-macam lah, Kristian lah, Marxis lah, apa-apa saja, termasuk buku-buku dan bahan-bahan yang memang dari segi rasminya tidak dibenarkan kerana kita minat. Kalau tidak kita tak tahu, lagi dilarang lagi lah kita minat. Itu natural lah bagi seseorang. Jadi balik pada itu, saya rasa memang, tapi janganlah kita faham bahawa demokrasi liberal tidak menghadkan. Ya, kita kena harus faham bahawa demokrasi itu ialah sentiasa competing of interest of various group. Jadi akan ada negotiation ini. Yang bagusnya dalam demokrasi ini ialah competing interest itu ataupun kepentingan-kepentingan kumpulan itu dapat disesuaikan, disalurkan secara civil, ya. Dan kita meletak negara dalam konteks bernegara ini, walaupun dulu sebenarnya tak ada negara ini ciptaan baru. Ini rekayasa ataupun ciptaan baru beberapa ratus tahun yang lepas, negara bangsa khususnya. Kata orang liberal sebagai necessary evil, ya, kerajaan sebagai necessary evil, satu keburukan yang tidak terelakkan lah, yang diperlukan untuk mengawal menyelesaikan satu pihak ketiga nak menyelesaikan competing interest, khususnya dalam konteks Allah ni antara Kristian dan juga non-Kristian Melayu khususnya. Ya, jadi saya lebih senang dengan itu sebagai tak timbul lah untuk menghalang orang menggunakan apa saja perkataan. Saya rasa sulit dan tidak sesuai kalau pandangan saya lah, tapi tak tahulah terpulang kepada keputusan mahkamah. Tapi mahkamah again belum buat keputusan, sebagaimana juga mahkamah menangguhkan atau kerajaan menangguhkan proses rayuan Malaysia kini. Mahkamah tinggi dah membenarkan Malaysia kini mengeluarkan surat khabar, tetapi dirayu oleh pihak kerajaan, kemudian mahkamah tak tetapkan tarikh dia sampai sekarang. Bila-bila dia suka. Bila-bila dia suka. Dia tidak ada urgensi di sini. Bagi kerajaan, hak kita menulis dan menerbitkan akhbar ni ialah privilege, keistimewaan yang dihulurkan oleh kerajaan kepada kita. Bagi kita faham, itu hak kita. Sebagaimana saya dibenarkan bercakap di sini. Orang nak undang saya datang, tak undang tak apa. Tapi bila saudara-saudari undang, tak boleh UPN Guard, UPN kita tak boleh datang parti. Itu saya rasa itu melanggar demokrasi. Terima kasih. Saya nak sambung sikit apa yang Fatih cakap tadi. Dia orang Islam ni
dalam konteks Malaysia ni dia tak nak konsisten. Itu yang masalah. Macam UMNO tadi, tak konsisten. Dia dah benarkan Sabah Sarawak. Dia kata Sabah Sarawak ni dah lama berkurun. Mana ada lama berkurun? Brok baru saja mengambil itu 1,800 lebih. Mana ada? Sebelum itu seluruh Kalimantan diperintah oleh Brunei. Itu sebab nama dia Borneo, Borneo. Jadi Islam dia tak ada masalah. Jadi dia kata dah lama, jadi tak boleh nak. Kalau macam tu, benarkan kat sini. Sama seperti tak konsistennya bila saya buka cerita pasal batu bersurat Terengganu itu, Allah dipanggil Dewata Mulia Raya. Kenapa pula kita kata boleh pula? Kenapa orang Hindu tak nak marah kita? Apa ni pakai nama kami, nama Tuhan kami Dewata Mulia Raya, pakailah nama Tuhan kamu. Jadi itu no dispute. Boleh pula. Batu bersurat yang ditayang kepada kamu tadi, tak tahu saya dibaca sepenuhnya atau tidak. Allah adalah Dewata Mulia Raya pada tahun 1303 Masih. Ya, boleh pula kita menggunakan Allah untuk nama Hindu. Itu Dewata Mulia Raya ni adalah ini yang orang marah kat saya ni sebab saya itu adalah dewa yang paling besar sekali dalam agama Hindu. Dewa yang paling berkuasa. Ada banyak dewa, tapi dewa ni yang paling besar. Jadi sama macam dalam Buddha, sembahyang, kataan sembahyang yang dulu dispute. Sembahyang tu sebenarnya bukan solat, itu makna asalnya sembahyang. Hayang adalah dalam agama Buddha hantu yang paling besar sekali. Kita refer kepada Tuhan. So sekarang bila orang nak kacau sikit, tak boleh. Kita selama tu menggunakan, kita diam saja. Kan? Jadi tak konsisten ini yang bermasalah. Kalau kita konsisten, saya rasa kita defend. Boleh defend. Sekejap sini boleh, sekejap sini tak boleh. Kat Terengganu boleh, kat Kelantan boleh, tak. Dengan segala macam alasan. Sekejap orang bukan Islam boleh masuk ke masuk ke surau dan masjid. Sekejap tak boleh. Tapi pelancong sentiasa boleh masuk masjid negara. Jadi susah. Wartawan menjadi semakin susah lah. Jadi saya cuba nak cakap pasal jawab 7 soalan yang ditanya kepada saya. Yang pertama, cultural genocide. Saya ingat satu-satunya kes cultural genocide yang ada dekat tempat kita di Kemboja oleh Pol Pot. Dan idea ini sebenarnya idea komunisme. Ideanya cantik tapi tidak menerusi pembunuhan. Ideanya adalah menimbulkan suatu bentuk culture atau kebudayaan yang baru. Tu idea dia. Implikasinya adalah menghapuskan kebudayaan yang lama. China pernah amalkan dan gagal. Rusia mengamalkan sepenuhnya. Bukan, China amalkan tetapi kena modified. Dia mesti modified, mengekalkan juga cultural Buddha dan Confucius yang lama. Rusia mengamalkan, musnah. Tak, saya tak tahu kepada kita perkasa nak amalkan atau tidak. Kaedah Mohda itu tak betul seperti yang didispute oleh saudari sendiri, bahawa bahasa Perancis jauh lebih panjang. Mohda terpegun. Mohda sebenarnya ada masalah lain. Mohda sebenarnya, kalau you kenal siapa yang ambil kelas Mohda tu, dia adalah seorang pelajar Universiti Malaya yang bankrupt masa dia belajar lagi. Dia buat bisnes dan bankrupt. Jadi satu-satunya cara untuk membayar balik semula segala hutang piutang ni adalah buat kelas tuition. Masa tu tuition untuk anak Melayu satu benda yang baru. So dia cipta kaedah ini. Dan dia kata orang Melayu mesti lebih pandai berbanding dengan bangsa lain kalau dia membaca dengan lebih cepat. Tapi macam mana kamu nak membaca geometri dengan nombor? Tak boleh. Matematik bukan nombor saja, geometri. Macam mana kau nak baca logik dengan nombor? Mana ada? Garis lurus nak singkatkan macam mana? Hyperbola, parabola, persamaan terbitan singkatkan macam mana? Jadi masa dia datang ke UKM, kami tanya soalan ni, dia tak boleh jawab lah. Untuk kes nombor, yes, boleh. Tapi nombor bukanlah matematik. Inilah masalah pelajar matematik bila masuk ke universiti. Dia anggap matematik adalah nombor, bila dia jumpa gambar yang banyak, dia collapse. Okey? Jadi bahasa Perancis jauh lebih lenggok untuk sains. Perancis bangsa yang maju. Arab, Greek,
Bukan bersebabkan itu. Bersebabkan masyarakat itu tidak mahu belajar. Itulah puncanya. Dan bangsa Cina, sekolah saja yang hebat. Peringkat universiti gone. Berapa Nobel Prize untuk Cina? Tak ada. Hampir tiada. Kalau dia pergi Amerika mungkin ada. Okey. Berapa Nobel Prize untuk Rusia? Jauh lebih banyak daripada Cina. So, berapa teori yang baru dalam bidang sains dihasilkan oleh rakyat Cina yang berapa bilion? None. Hampir tak ada. Okey. Saya ingat pencapaian Taiwan lebih banyak. Sebab mereka memaksa rakyat mereka belajar, bukan menyuruh belajar, memaksa belajar. Latih tubi lah. Mereka latih tubi saja. Latih tubi ni benda yang dah ada, kita masuk dalam kepala kita kan. So, benda yang paling susah adalah soalan yang paling susah. Teori baru bukan latih tubi. You nak latih tubi teori baru macam mana? Teori baru dihasilkan berdasarkan masalah keliling kita. Apa yang kita atasi. Sekarang saya ingat Cina pening sebab apa? Dia kuasa ekonomi dunia, tetapi teori tak ada. Teori tak ada. Mereka cuma masif dengan pendapatan yang banyak. Jadi penterjemahan sekarang ni kita melaksanakan terjemahan harfiah lah, terjemahan. Ada benda terjemah, ada benda terjemah. Give up tak terjemah. Itu yang sebab mengkompilasikan. Tak boleh lah. Puncanya adalah kita tidak menghasilkan ilmu itu. Cuba kita sebut semua benda dalam pertanian sawah. Kita boleh sebut semua benda dalam bahasa Melayu kan? Sebab apa? Sawah itu ilmu kita. Tapi cuma sebut semua benda dalam bahasa Melayu, pertanian gandum. Tak boleh. Sebab gandum pun kita tak kenal. So akan jadi keasingan kepada kita. Itu sebab saya syorkan bahawa kita mesti globalkan pengetahuan kita tentang semua benda ni. Baru saja kita boleh mencipta. Now kita cipta. Boleh tak kita masak rendang tetapi ada unsur-unsur lasagna. Okey. Oh, tiramisu. Macam tu. Kan? Lasagna datang kepada kita memang lazat. Orang Arab kata lazat, orang Itali kata lasagna. Sebenarnya bahasa Arab tu. Lazatnya. Sekarang kita ada rendang, boleh tak kita gantikan daging dalam tu dengan rendang? So kita ekspor kita punya. So kena pakai nama barulah. Rendangnya ke apa benda kan. So bila kita menghasilkan ilmu baru, kita mesti ada namanya. Kalau tidak ilmu orang kita pakai saja. Right? Jadi mesti kepada masyarakat yang menghasilkan pengetahuan baru. Baru kita boleh kawal istilah. Sekarang DBP telah melaksanakan semua pengistilahan dalam bidang sains. Ada lebih kurang 3 juta pengistilahan. Dr. Mahdi tak nak tahu saja. Kita compile, dia tinggi ni, 30 volume. So kita tak akan terbitkan bertulis, kita akan terbitkan dalam web. Semua pengistilahan Melayu untuk semua bidang sains sehingga 1955. Ada DBP telah laksanakan dalam program Malindo, Mafilindo, semua. Kamu boleh baca istilah ni dalam bahasa Jawa, Bugis, Campa, apa dia. Tapi kerajaan tidak nak mahu mengiktiraf kerja itu. Mereka bersidang 30 tahun istilah ini. Okey, tak ada masalah itu sebenarnya. So, terjemahan harfiah memang asing. Tapi yang patut dilakukan adalah menghasilkan pengetahuan. Itu susahlah sikit. DBP macam tadi itulah peranan dia. Okey. Kita hantar orang kuat ke DBP tak bergerak juga, awang sarian. Tak gerak juga. Payah juga ni. Right. Peranan kembali dua perkara. Satu, menukar kembali penggunaan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, menukar kembali untuk sekolah dan universiti. Yang kedua, menyuburkan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi, berteraskan kebudayaan Melayu. Dua perkara. Tapi ada penting Awang Sarian mahu. Kalau saya tanya soalan tu, Mas Sarian diam saja. Kawan saya tu. Okey, masa demonstrasi tu sama-sama. Saya duduk kat sini je lah, dia nak jadi timbalan pengarah. Lari ke China lagi. Pendidikan kanak-kanak memang
Ini kalau siapa yang ni baca, sama ada nak didik anak dia atau nak buat pendidikan pada peringkat tadika, baca Piaget, P-I-A-G-E-T, sejarah Perancis yang bekerja untuk Kementerian Pendidikan di Amerika Syarikat, merubah sistem pendidikan sains dan matematik peringkat rendah di Amerika Syarikat. Dia inilah yang bertanggungjawab untuk menukar sistem pendidikan sains dan matematik pada peringkat yang paling rendah, umur 4 tahun. Okey, contohnya macam mana kita nak mengajar logik kepada kanak-kanak 4 tahun melalui permainan Lego. Kita bagi main Lego, tapi macam mana nak memanfaatkan permainan Lego agar kanak-kanak itu boleh berfikir logik. Itu different. Dekat kemas saya tengok dia campak je Lego, budak-budak main. Okey, itu tak betul. Macam mana nak berhujah dengan kanak-kanak? Siapa buat program tu dekat Malaysia? Adik Aznil. Tapi dia buat kelakar bodoh. Ada satu program Amerika Syarikat kan, dia tak buat kelakar bodoh kan. Ini buat kelakar bodoh lah. Tanya kakak ni nama siapa. Ini kelakar bodoh. Kita mesti masuk kepada logik kanak-kanak. So buku Piaget itu tajuk dia adalah logik kanak-kanak. Apa yang kamu kena tanya pada kanak-kanak? Saya biasa ni dengan anak saya lah, tapi sekolah yang mematikan kreativiti anak saya. Saya cukup geram lah kan? Sebab sekolah kata latih tubi je untuk UPSR. Tak boleh kan? Kita mesti ajar kanak-kanak. Contohnya cuba adik fikir macam mana sebenarnya sebuah kapal angkasa dicipta. Kan? Dia akan mula berfikir macam mana ayah dia tu. Dan bagi dia input. Kalau kita tahulah, saya tahu matematik, saya ceritalah matematik kan. Contohnya ada ini berapa banyak bangku ni. Ada siapa peduli bangku ni berapa banyak? Kan? Kalau pelajar yang mathematically oriented, dia akan kira bangku ni. Sajalah. Saya tadi kira saya taklah saya kata saya mathematically oriented. Saya 20 tahun belajar matematik ni. 30 tahun belajar matematik. Saya akan kira berapa kamu semua. Akan kira sampai kat tadi tu 50. Lepas tu saya tak nak kira terus, saya kata ada 100 lebih je pelajar kat sini kan? Dia mesti directly, dia fitrah kan? Dia nature secara semulanya demikian. Bila nampak je benda yang tersusun, kira okey. Statistik. Okey. Baca yang itu, cari Piaget. Pemata pintar tak nak apply benda ni. Dia baru tanya pada saya. Okey. Iqbal sekarang ni kerja dengan pemata pintar, Iqbal Ehsan. Macam mana dia tak nak design silibus logik untuk pemata pintar. Belajar fikirlah. Nanti jangan tak minat kalkulus pula kata. Ajarkan baca buku tu. Kajian ilmu, kalau kamu melihat cerita-cerita benar, saya suka macam Beautiful Mind kan, atau cerita Proof, atau cerita Hawking. Dia bukan belajar semua benda. Kamu takkan ada masa untuk belajar semua benda. Okey, soalan yang tadi tu saya lupa oleh siapa. Soalan itu betul, tetapi dia cuba memberitahu kepada saya bahawa bukan setakat latih tubi, kami kena baca semua konsep. Tak perlu. Kamu tahu Einstein hidup atas satu konsep saja. Apa dia konsep Einstein? Konsep yang Einstein kata dia hebat sangat, semua orang kata dia hebat sangat. Bukan E sama dengan MC square, itu tipu. Sok khabar TV itu tipu. Salah. Tersalah. Einstein tak buat bom atom. Konsep Einstein yang terbaik adalah space time. Itu saja. Dan dia tak dapat Nobel Prize atas space time, dia dapat Nobel Prize atas benda lain. Itu masalah lain. Nobel Prize kepada Einstein itu masalah lain. Dia hidup atas satu teori saja. Dia tak sekolah. Hawking sekolah. Tengok cerita, saya baru tengok filem Hawking dalam 2-3 hari ni. Dia hidup atas satu teori saja, iaitu Big Bang. Itu pun kemudian dia kata salah. Itu pun kena Roger Penrose bantu dia. Roger Penrose ahli matematik, bantu dia menerbitkan teorem yang baru. Roger Penrose berteori tentang kemusnahan alam. So Hawking berfikir untuk macam mana nak menerbitkan alam. So musnah, terbit kan.
So dia reverse theorem. Musnah, pergi sebelah sana tengok, terbit. You reverse the arrow, then you get terbit dalam. Tu Big Bang. Orang Islam kata sama dengan Al-Quran. Ini masalah orang Islam. Dia suka popular. Letak nama dia sebelah Hawking kan, tajuk setujunya saya dengan Hawking. Oh, hebatlah. Kalau Nobel Prize punya komiti boleh ambil nama dia untuk jadi select, nonsense. Kamu cukup untuk membaca 2-3 konsep secara mengakar dan kamu akan tahu, kamu ubah saja mana-mana elemen, kamu akan hasilkan teori yang baru. Kritik teori Freud berdasarkan peribahasa Melayu, kamu akan hasilkan teori yang baru. Kan? Bina teori perniagaan berdasarkan pantun Melayu, kamu akan hasilkan teori yang baru. Masalahnya kita baca Freud pun tidak, ajar psikologi Islam, atau ajar psikologi Islam tapi hanya keluarkan Freud. Ibn Sina tak baca, Ibn Qayyim tak baca, Hamzah Fansuri tak baca. Jadi tak boleh. Jadi baca beberapa konsep, dan itulah sebenarnya you drive the whole you punya life, academic life, untuk terbitkan teori yang baru. That's all. Itu saja. Bukannya baca semua konsep. Saya rasa kalau kamu start buat benda itu, kamu dapat A untuk semua subjek. Kalau pensyarahnya bagus lah. Kalau pensyarah jenis menengking tadi, dapat E untuk semua subjek lah. Dia tak suka kamu lawan dengan dia. Okey? Macam ada pensyarah tak suka ada orang jumpa satu surau dekat Lembah Bujang, dia failkan PhD orang tu. Ni tak maulah macam tu. Ada jumpa surau kat Lembah Bujang, tak apalah, biarlah, apa salahnya kan? Jangan kata tak boleh, Lembah Bujang ni tamadun Hindu, Melayu Hindu, mana boleh ada surau. Mana boleh kamu sekat sejarah, evidence sejarah, tak boleh. Macam orang cuba buat teori belajar Nabi Muhammad. Saya tanya, bila Nabi Muhammad boleh membaca dan menulis? Ada teori belajar berteraskan kepada kaedah-kaedah belajar Nabi Muhammad. Gila, itu wahyu saja tu. Bila Nabi Muhammad boleh menulis dan membaca? Tak pernah kan? Itulah mukjizat dia kan? Kita nak design pembelajaran berdasarkan wahyu. Bila malaikat Jibril kita jumpa? Ini main-main saja, kita tak mahu macam tu. Okey? Jangan buat benda untuk tarik-tarik orang, kemudian is palsu. Tak boleh. Pembelajaran khalifah boleh. Okey? Al-Khwarizmi dengan India ni ada dua teori. Satu teori, Al-Khwarizmi pergi ke India dan mengambil nombor India. Yang kedua, Al-Khwarizmi mencipta nombor sendiri. Itu dua teori yang bertelagah. Itu sebab nombor sekarang, kalau kamu rujuk pada internet, dia akan email, komputer, dia akan rujuk Hindu Arabic numbers. Dia tak kata Hindu Arabic Latin numbers, tak ada. Hindu Arabic numbers. So bila Hindu Arabic numbers, itu maksudnya Al-Khwarizmi pergi ke India, mengambil sistem nombor India dan bawa ke Baghdad. Okey? Tapi saya dah semak dah batu bersurat di India yang tentang nombor ni. Batu bersurat di Champa jauh lebih awal ada sistem nombor 1, 2, 3 ni. Okey? Bangsa yang pertama di dunia ni menggunakan sistem perpuluhan. Tahu perpuluhan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1. Itu perpuluhan. Kalau pertujuhan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh tu 1, 0. Ini sistem perduaan, perpuluhan apa semua adalah bangsa Champa. Kurun keempat, bangsa Champa sudah boleh coin istilah 1000. 1, 0, 0. Itu sistem perpuluhan kan. Perancis melaksanakan sistem perpuluhan ini yang sekarang dikenali sebagai sistem metrik hanya pada tahun 1800. Selepas mereka menakluk Vietnam dan Kemboja. Saya rasa dia tahu melalui batu bersurat tadi. Okey. Jadi saya mahu membawa teori bahawa Al-Khwarizmi datang ke alam Melayu, bukan ke India. Sebab yang dibawa Al-Khwarizmi ke Baghdad itu adalah sistem perpuluhan. Sebab Arab sistem nombornya pertujuhan. Arab ada dua sistem.
Satu andasar 7, satu andasar 10. Yang andasar 7 itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Surah Al-Quran andasar 10. Zakat andasar 10. Jadi dia orang boleh buat lah, tapi mathematician kena do something lah. Kalau ada seorang meninggal, dia banyak dia punya zuriat, dia kena bahagi-bahagi. Andasarnya, Al-Quran kata andasar 10, mereka hanya nombor andasar 7. Jadi nak buat macam mana? Translate dasar lah. Translate andasar 10 ke 7, selesaikan dalam 7, translate balik kepada 10. Lambat. Mufti tak reti. Mufti sekarang lagi tak reti. Jadi itu sebab Al-Khwarizmi, Al-Biruni dan beberapa orang yang lain ditugaskan mencari sistem nombor persepuluhan. Dan kebetulan ada di India dan dia bawa ke Baghdad. Dia memudahkan, dia compatible kepada sistem-sistem yang ada dalam Al-Quran. Dan saya lupa nama Gubariyah. Ada dua sistem Arab, Gubariyah atau satu lagi. Saya tak tahu yang mana satu yang baru, yang mana satu yang lama. So, ahli matematik Arab mengatakan tinggalkan sistem yang lama. Apa masalahnya? Kita ada satu benda, itu satu penerimaan. Itu je kubah kan? Kubah bukan kan? Masjid Nabi yang pertama ada kubah. Ya betul, Nabi nak buat kubah daripada daun tamar. Kubah adalah binaan Kristian di Rom. Kenapa kubah dibawa masuk ke Islam? Itu tak salah, betul salah. Ya, kan? Sebab lebih banyaknya orang boleh sembahyang dalam saf yang tidak putus-putus. Kalau kamu pakai bangunan macam ni, sekarang ni sebab sistem kejuruteraan lebih baik. Kalau zaman dulu, kalau setiap 10 kaki kena letak tiang, jadi kamu nak sembahyang potong satu orang lah kan. Ada tiang, sambung kan, itu kan putus-putus. Jadi kalau kubah, dia boleh banyak orang dalam satu bawah daripada imam tu, belakang tu. Yang lain tak apalah tu kemudian, tapi yang itu. Jadi dia bawa. So itu sebab maksud saya penyaringan pengetahuan tu. Sekarang ni nak buat masjidnya ada kubah, nak buat surau je ada kubah. Jadi pelik. Ada kadang-kadang satu zinc di banner-banner untuk jadi lain lah. Itu kata mistik. Benda luar semua dimistikkan oleh Melayu. Surau je pening kepala, macam mana nak buat kubah dia? Mana ada. Tak boleh sembahyang Jumaat kat rumah lah, kita mesti sembahyang kat surau. Kat taman saya berjuta habis untuk buat surau. Sedangkan kanak-kanak tak pergi sekolah, beasiswa tak ada. Nak pergi universiti, beasiswa tak ada. Berjuta untuk buat surau, 1.4 juta. Tadi pembangunan. Okey, saya ingat saya boleh jawab. Yang lain kalau nak bertanya boleh. Terima kasih. Soalan terakhir kalau ada. Tak catat nama. Soalan yang pertama tadi tu, memang itu yang sebenarnya dibuat, tapi masalah yang paling besar adalah bila kita mengkaji apa-apa aspek keilmuan dalam tamadun Islam, itu sebenarnya sudah secara dasarnya okey, tapi secara aplikasinya kita kembali kepada masalah tahun 1300. Okey, itu masalah kita. Tak kala benda ni dirumuskan pada tahun 800 Masihi hingga 1300, Islam di kala itu menjawab masalah yang ditimbulkan oleh tamadun Greek dan Rom. Komputer tak ada lagi masa tu. Okey. Jadi bila kita revive tamadun Islam, tauhid itu dia kekal. Tak ada masalah. Okey. Malah dipersetujui oleh orang Kristian pun. Dia orang pun pening. Hindu, Buddha of course setuju. Buddha pasti setuju, dia Tuhan pun tak ada. Kan kalau kita debate pada peringkat perbandingan agama dengan mana-mana agama bangsa yang lain, dia setuju dengan tauhid Islam itu. Isunya adalah kita tidak boleh menguruskan kehidupan Muslim. Itu masalah dia. Okey, betul. Kita kata Al-Khwarizmi lah yang mengasaskan Al-Jabar moden, tapi Al-Jabar yang Al-Khwarizmi asaskan itu sudah berubah. Bukan langit dengan bumi. Saya ingat cakrawala mana pun jauhnya. Tak boleh baca Al-Jabar sekarang berbanding dengan Al-Khwarizmi punya X tambah 4 sama dengan 6, X tambah 4 tolak 4 sama dengan 6 tolak 4. Itu saja Al-Khwarizmi buat.
Dia tak ada pindahkan 4 tu kepada 6 tolak. Tak, itu bukan Al-Qurtubi buat. Dia kata keseimbangan mesti dikekalkan pada dua-dua timbangan ni. Jadi kalau X tambah 4 kat sebelah sini sama dengan 6 kat sebelah sini, jadi mesti tolak 4. Tolak 4 batu, kemudian 6 tolak 4 batu. Jadi X tambah 0 sama dengan 6 tolak 4 sama dengan 2. X sama dengan 2. Itu saja Al-Qurtubi buat. Aljabar sekarang abstrak algebra. Jadi sarjana-sarjana Muslim dalam bidang sains selalunya dia simpati kepada ke belakang 1200 tahun di masa Al-Khwarizmi buat itu. Dia bukan nak jawab selesaikan masalah sekarang. Masa Al-Khwarizmi buat, dia buat itu untuk merumuskan maksud keadilan dalam Islam. Dia memodelkan matematik itu untuk menjelaskan makna keadilan. Sekarang, apa dia masalah di dalam umat Islam yang boleh dimatematikkan dan macam seperti aljabar? Saya ingat ahli matematik satu dunia yang Muslim ngeleng je. Sekarang ni tengah seminar. Separuh daripada intelektual Muslim di dunia ada dekat KL ni.